Hari ini orang mempunyai pelbagai bentuk hiburan. Ada yang sampai jadi hedonism, ada yang bawah pada hedonism dan sebagainya, pelbagai hiburan. Tapi hiburan kepada Nabi SAW sesuatu yang di luar daripada akal. Para Nabi sebelum daripada ni tak ada lagi serupa ni. Apa yang diterima oleh Nabi ni adalah suatu perkara yang tidak berlaku kepada Nabi-Nabi lain pun sebelum daripada ni. Nabi Isa diangkat terus ke langit. Cumanya tidak turun-turun lagi lah ke bumi ni. Nabi SAW diangkat di bawah perjalanan dan kembali dalam satu malam sahaja. Dan dalam peristiwa tersebut, Nabi melihat suatu perkara yang sangat besar sekali. Tengok syurga, tengok neraka. Dan orang yang hari ni, kalau kita tak pelik kalau musuh-musuh Islam cuba nak menimbulkan keraguan dengan atas tajuk Isra' Mi'raj ini. Mana mungkin Muhammad naik ke langit, paling kurang pun mereka nak biar umat Islam faham tu secara Mu'tazilah. Nabi dibawa dengan roh sahaja, bukan dengan jasad. Dalam aliran Mu'tazilah mereka kata betul ada Isra' Mi'raj, tetapi Nabi hanya dalam bentuk roh. Dalam bentuk roh ni kat lepas pada langit pun boleh sapa, ke mana sahaja pun boleh sapa. Tapi dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, jasadan wa ruhan, secara jasad dan juga roh. Ini tubuh-tubuh badan Nabi sendiri dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka mahukan. Mereka nak umat Islam sendiri pun ragu-ragu dengan Islam. Mereka harap supaya umat Islam tu tak pegang dengan Islam. Dan kunci kepada kejayaan kita umat Islam tu adalah pada pegangan kita dengan Quran dan hadis Nabi dan sunnah Nabi SAW. Kita sekarang ni umat Islam sekarang, kita berada berpegang pada satu dahan yang kita berada dalam arus sungai yang deras, banjir lah. Kita dalam sungai arus yang deras, tapi kita masih lagi boleh berpaut pada satu dahan. Ini gambaran lah tentang umat Islam pada hari ini. Masih lagi kita boleh berpegang kepada dahan pokok yang kuat untuk mengelakkan kita dari hanyut. Pokok dahan saya itu boleh kata Quran dan hadis Nabi. Pada Islam yang kita pegang. Musuh-musuh Islam dia nak biar kalau boleh kita lepas je daripada tangan kita daripada dahan tadi. Biar kita hanyut bersama dengan arus sungai, dan mereka mengwar-warkan bahawa arus sungai itulah kehidupan dunia pada hari ini yang penuh keseronokan dan juga kesukaan, keindahan. Jadi itu yang cuba ditekankan ataupun cuba dipengaruhi kepada umat Islam sini. Jadi ada umat Islam yang masih lagi konsisten berpegang pada dahan tadi, pada pokok tadi. Ada umat Islam yang semata pegang, semata dok tukar tangan semua. Ada sejuk kau dan sebagainya. Ada yang kira lepas terus daripada dahan sana. Itu situasi umat Islam. Dan sebab itulah insya-Allah kita sebagai tazkirah kepada kita, kewajipan kita untuk sentiasa berpegang kepada dahan Islam tadi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hablullah, tali daripada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Peganglah kamu semua dengan tali Allah. Jangan lepas. Allah Ta'ala apa sebut hablullah, tali. Allah Ta'ala tidak kata duduk dalam rumah Allah teguh-teguh. Tak Allah Ta'ala umpamakan kepercayaan yang boleh menyelamatkan manusia daripada hasutan hawa nafsu, syaitan dan juga penipuan dunia ialah dengan tali. I'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah, pegang dengan tali Allah. Ini tafsir kata hablu minallah kitabullah minas sama. Seolah-olah tali itu berjuntai pada kita hari ini, kita kena pegang je. Wala tafarraqu, jangan pecah. Jangan berpecah belah. Secara mudah fahamnya, kalau umat Islam itu pecah belah kerana mereka tak pegang pada tali Allah. Kalau mereka pegang pada tali Allah, mustahil mereka akan berpecah belah. Sifir yang ringkas lah yang kita boleh fahami.
Adanya umat Islam yang berpecah belah, saling tuduh menuduh dan sebagainya kerana mereka tidak konsisten dengan tali Allah. Itu suatu pemahaman yang sangat mendalam daripada Allah, daripada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bila kamu tafarraqu, berpecah, walaupun kamu tak sedar, sebenarnya kamu tidak berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, hak yang perumpamaan ihsan itu, musuh-musuh Islam dia nak supaya kita lepas daripada dahan hak yang perumpamaan saya sebut tadi itulah. Walaupun dalam Quran sebut dengan tali Allah, nak suruh kita lepas je. Sekarang ni insya-Allah kita boleh pegang lagi, kita pun tak tahu setara mana kita boleh pegang. Nah, kita harap supaya kita diteguhkan hati atas agama Allah insya-Allah dan konsisten dengan agama Allah. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit geraham dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz. Pegang ataupun gigit geraham untuk nak menunjukkan kita pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita buat penilaian dalam kehidupan kita, kita pegang, kita gigit geraham tu, kita kacik gigi tu bila? Nah, bila tu ialah kita boleh tahu belaka apabila sudah tidak ada ikhtiar lain dah dari kita. Orang duk teka-teka suruh terus tinggal sunnah Nabi, suruh kalau boleh pun takwil, kalau boleh pun ejah, tinggal sikit-sikit tak apa dah dengan agama Allah. Tidak lekat mana dengan agama Allah pun tak apa dah, orang ejah juga. Jadi tidak ada dah kita, sehingga kan seolah-olah Nabi gambarkan kepada kita tak ada dah cara lain untuk kita nak pertahankan diri kita. Cara yang paling terakhirnya bin nawajiz pun bin nawajiz lah. Cara yang terakhir nak suruh kita konsisten dengan sunnah Nabi SAW, kalau gigit dengan geraham pun hak tu hak yang usaha terakhir, maka lakukanlah. Kepada isyarat gambaran bila kita gigit geraham kita tu seperti dengan orang sunat lah, hamba minta maaf lah, saya minta maaf lah sebut apa ni contoh tu tak. Seperti contohnya anak kita bersunat kan, orang pegang tu kiri kanan dia tak tahu nak buat apa. Apa hak yang kita kelihnya, dia hanya boleh kacik gigi je. Ada hak yang boleh. Nak pergi tepih pun tak boleh dah, monggo doktor kita sendiri pun pakat pegang anak kita, nak suruh sunat. Tapi gambarannya bahawa hak tu je usaha yang terakhir hak yang ada, maka Nabi SAW gambarkan kepada kita, maka peganglah, buatlah, gigitlah geraham kamu habis-habis ikhtiar dan jangan lepaskan sunnah Nabi SAW. Jadi ini yang saya sebut secara umum sajalah, dan sebagai gambaran cabaran kita umat Islam pada hari ini dalam mendepani pemikiran moden, ideologi moden, cara hidup moden yang cuba dipupuk oleh musuh-musuh agama Islam kepada kita sebagai umat Islam.